Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Okey, tajuk perbincangan kita pada kali ini adalah adab melayan tetamu. Okey, tetamu ni siapa? Tetamu ni adalah orang yang datang berkunjung ke rumah kita, sama ada orang itu kita jemput ataupun tidak. Sama ada orang tu kita ada jemput dia ataupun tiba-tiba dia datang ke rumah kita, kawan kita ke, saudara mara kita ke, itu adalah tetamu. So, macam mana adab melayan tetamu yang kita perlu ikuti? Okey, adab melayan tetamu. Okey, kita tengok. Yang pertama, menjawab salam. Okey. Biasanya kalau tetamu kita tu merupakan orang yang seagama dengan kita, orang yang beragama Islam, dia datang ke rumah kita, dia akan memberi salam, dan tugas kita sebagai tuan rumah adalah menjawab salam. Okey, menjawab salam mereka. Okey, seterusnya sambut kedatangan tetamu. Kena menyambut kedatangan tetamu dengan baik. Okey, seterusnya jemput tetamu masuk ke dalam rumah. Jangan biarkan tetamu tu tercegak je kan kat luar rumah kita tu. Bila dia orang datang, jemput dia orang untuk masuk ke dalam rumah. Ni kita dah jawab salam okey dah. Oh, engkau. Okey. Oh, kamu ya. Senyap je. Okey. Kena jemput. Jemputlah masuk. Okey. Kena cakap macam tu. So, seterusnya bermanis muka. Jangan tetamu datang ke rumah kita masam je kita kan. Macam tak sudi je nak terima tetamu tu. Okay, next. Kena memberi layanan yang baik kepada tetamu. Okay, beri layanan yang baik kepada tetamu, kepada orang yang datang ke rumah kita tu. Okay, seterusnya bersalaman dengan tetamu. Okay, kalau macam sekarang zaman COVID ni boleh bersalaman ke? Okey, tunjuklah tanda penghormatan yang paling sesuai terhadap tetamu-tetamu kita tu. Okey, seterusnya kita tengok layanan baik kepada tetamu macam mana. Okey, yang pertama sediakan jamuan yang termampu. Sediakan jamuan yang termampu. Okey, minta izin dengan tetamu macam duduk sekejap ya, saya pergi buatkan air. Okey, sediakanlah apa sahaja yang kita termampu pada masa tu. Okey, kalau biskut hapseng ke, kuih ke, tak kisahlah, apa sahaja yang kita termampu, sediakan sedikit jamuan kepada tetamu kita tu. Okey, seterusnya tidak bermegah dan riak. Okey, tidak bermegah dan riak terhadap tetamu. Duduklah kat sofa saya tu. Harga sofa tu lebih kurang dalam 30,000. Saya baru beli minggu lepas. Cubalah duduk. Dia macam nak pelawar orang tapi bunyi dia macam bermegah ataupun riak. Jemput duduk je lah. Tak payahlah nak cakap kita punya perabot tu harga berapa ataupun apa-apa sahajalah yang ayat kita yang mungkin orang akan anggap kita tu bermegah ataupun kita riak. Okey, yang ketiga, ikhlas melayan tetamu. Kena ikhlas melayan tetamu. Jangan melayan tetamu tu dengan cara acuh tak acuh je kan. Macam nak tak nak je layan tetamu. Kena betul-betul ikhlas melayan tetamu. Okey, yang seterusnya, makan bersama-sama tetamu. Dah hidangkan, kita pun ambillah sikit jamuan ataupun makanan yang kita sediakan kepada tetamu tu ataupun minuman tu, kita pun makan ataupun minum bersama-sama dengan tetamu sambil-sambil sembang, tanya khabar dan sebagainya. Okey, seterusnya, beri keselesaan kepada tetamu. Beri keselesaan kepada tetamu. Okey. Kita kena beri tempat duduk tempat yang selesa kepada tetamu. Kalau kata
Biasanya sekarang ni kalau orang yang nak datang ke rumah kita tu, dia akan bagi tahu dulu. So kita pun kemaskan rumah, nak bagi rasa selesa kepada tetamu yang datang. Okey. Seterusnya, hikmah kedatangan tetamu. Hikmah tetamu yang datang ke rumah kita ni. Yang pertama, okey, mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, hikmah pertama, hikmah kedatangan tetamu yang pertama adalah mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Rasulullah sangat berhemah dalam melayan tetamu-tetamu baginda. Okey, kemudian yang kedua adalah dimurahkan rezeki. InsyaAllah kedatangan tetamu ke rumah kita tu membolehkan kita dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rahmat di sebalik kedatangan mereka bertandang ke rumah kita. Okey, yang ketiga, menjalinkan hubungan yang mesra dengan sahabat-sahabat kita, dengan siapa lagi, dengan ahli keluarga kita yang dekat maupun yang jauh. Kita boleh menjalinkan hubungan yang mesra dan mengeratkan silaturahim, perhubungan yang akrab di kalangan kita sesama ahli keluarga ataupun kawan-kawan kita. Yang mana saling, bila dia orang datang ke rumah kita, bila mereka datang ke rumah kita, kita boleh saling menjalinkan hubungan mesra dan mengeratkan silaturahim, bertanya khabar, berkongsi cerita. Seterusnya, hikmah kedatangan tetamu lagi adalah menjadi contoh yang baik. Bila kita dengan hadirnya tetamu ke rumah kita, kita pun melayan mereka dengan baik. Mungkin nanti kita akan menjadi contoh yang baik terhadap anak-anak kita, kepada adik-beradik kita, layan tetamu dengan baik, sediakan makanan, beramah mesra dengan mereka. Jangan tetamu datang buat senyap je. Okey. Seterusnya kita tengok kepada iringi kepulangan tetamu. Okey, bila tetamu dia dah datang, selesai tujuan dia bertandang ke rumah kita. Okey, kemudian kita kena iringi kepulangan tetamu. Okey, iringi kepulangan tetamu. Ucapkan terima kasih kerana sudi bertamu. Bila tetamu kita tu dah nak balik ke rumah dia, kita pun cakaplah, okey, terima kasih sudi datang ke rumah saya. Terima kasih sudi datang ke rumah kami. Okey, ucapkan terima kasih. Okey. Sebab tetamu datang membawa rahmat dan rezeki. Okey, so kena ucap terima kasihlah kerana terima kasihlah datang ke rumah saya, dengan maksud terima kasihlah datang ke rumah saya ni bawa rezeki, bawa rahmat untuk saya. Okey. Yang kedua, bersalaman dengan tetamu, ataupun tunjukkanlah macam mana gaya penghormatan kita terhadap tetamu. Okey, yang seterusnya, menghantar tetamu hingga ke kenderaan. Hantarlah, seelok-eloknya hantar tetamu tu hingga ke kenderaan. Jangan pula kita hantar tetamu sampai ke pintu je. Kadang ada orang nak balik-balik lah. Bolehlah balik. Pintu kat sana. Kita cakap macam tu je. So dia pun jalan sendiri, pergi ke pintu, buka pintu sendiri, berjalan sampai ke kenderaan. Kita buat relax je kat ruang tamu. Tak boleh lah. Kena hantar seelok-eloknya. Hantarlah tetamu tu hingga ke kenderaan. Okey, siap boleh babai-babai lagi bila dia dah nak gerak tu. Okey. Seterusnya, mengucapkan keselamatan di perjalanan. Okey. Dan mendoakan tetamu. So bila tetamu kita tu dah nak balik, kita pun ucapkan keselamatan, doakan keselamatan mereka di perjalanan. Semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih sebab datang.
Kalau sudi datanglah lagi. Itu ayat-ayat yang baik semasa kita iringi kepulangan tetamu. Okey, seterusnya faedah melayan tetamu. Okey, yang pertama bertambah keberkatan hidup. Okey, bertambah keberkatan hidup kita baik dengan orang, berkatlah hidup kita. Okey, yang kedua mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita layan tetamu dengan baik. Yang ketiga, mengukuhkan silaturahim di antara kita dengan orang yang datang ke rumah kita tu. Orang akan ingat, oh dia bila aku pergi rumah dia, dia layan aku dengan baik-baik dia tu. Kan? Okay. Kemudian, disayangi Allah dan Rasul. Disayangi Allah dan Rasul. Allah sayang, Rasul pun sayang. Kita buat baik dengan orang. Confirm. Allah sayang, Rasulullah pun sayang. Okey, yang kelima, diampunkan dosa. Diampunkan dosa. Dengan sebab kita buat baik dengan orang, Allah ampunkan dosa kita. Okey. Yang keenam, disayangi oleh masyarakat. Masyarakat sekeliling yang tengok dengan kepribadian kita tu yang baik, yang elok melayan orang tu, kita akan lebih disayangi oleh masyarakat. Okey, seterusnya. Akibat tidak beradab dengan tetamu. Apa akibat apabila kita tidak beradab dengan tetamu? Okey, yang pertama, jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, kita tidak beradab dengan tetamu. Tetamu datang buat endah tak endah, ya kau nak masuklah. Kalau tak nak, duduklah kat luar tu. Ataupun bila dah hidang makanan, bagus dah hidang makanan tapi cakap lagi. Kalau nak makan-makanlah, kalau tak nak makan baliklah. Tak habis makanan aku. Okey? Jangan buat macam tu. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa akibatnya? Hubungan silaturahim akan terputus. Orang datang rumah kita sekali tu je. Lepas tu dia tak datang dah. Dah serik dah dia nak datang. Dengan sebab layanan kita yang buruk. Okey, yang seterusnya, dimurkai Allah dan Rasul. Allah marah, Rasulullah pun marah orang yang tidak beradab dengan tetamu. Okey, yang seterusnya, mendapat dosa. Orang yang tak beradab dengan tetamu ni confirm dapat dosa kita kerana kita menyakitkan hati orang lain. Okey. Dan yang terakhir adalah dibenci oleh masyarakat. Orang akan pulaukan kita disebabkan perangai kita itu yang tidak beradab dengan tetamu. Orang pun dah macam tak nak aku pergi rumah dia. Dilayan orang tak elok. Orang akan bercakap dan orang akan menjauhkan diri daripada kita dan keluarga kita. So, bila tak ada kawan, apa yang akan jadi dalam kehidupan kita. Okay, dan saya rasa itu sahaja berkaitan dengan adab melayan tetamu. Okay, so kita kena jadi orang yang sangat beradab bila adanya tetamu yang bertandang ke rumah kita kerana tetamu itu membuka pintu rezeki kita, tetamu itu membawa rahmat kepada kita, tetamu itu mendatangkan pahala sekiranya kita melayan mereka dengan baik. Okay, semoga kita tergolong dalam golongan orang yang baik-baik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.